Bahan satu dua. Okey. Sejuk sini. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ni dengan kita sama-sama baca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syawilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qala faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat kepada perintahku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah, yang mati semulakan Fadil, Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan, untuk kita sambung satu ataupun dua hadis lagi lah pada malam ini daripada kitab Riyadhus Shalihin, InsyaAllah. Cuma yang menggembirakan malam ni meja lah. Meja dah okey lah. Tak adalah kaki aku ni tergantungnya tu. Ni dah ada macam ikut spek masjid negeri lah. Masjid negeri, masjid Jami' An-Nur Rembau kan. Macam itulah. Siapa yang potong ni? Technician mana? Kedai punya technician? Alamak. Okey, tak apalah, insyaAllah. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung satu ataupun dua hadis lagi masih lagi dalam bab berlembah lembut terhadap anak yatim, anak-anak perempuan, kemudian kesemua golongan yang lemah. Hadis
yang di muka surat 137, hadis berkenaan dengan golongan janda. Janda. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalah. As-sa'i 'alal harmalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsibuhu qala kal qa'im allazi la yafturu wa qas-sha'im allazi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan daripadanya juga, maksudnya daripada Abu Hurairah lah. Kan hadis yang sebelum ni pun hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Rasulullah telah bersabda, kasai as-sa'i 'alal anmarah. Sa'i maksudnya orang yang berusaha membantu. Orang yang berusaha membantu golongan-golongan ibu tunggal. Al-marah ni, al-marah. Armalah. Maksudnya golongan ibu tunggal lah. Cuma dalam kelihat daripada ta'rif kepada armalah ni ada beberapa ta'rif berkenaan armalah. Dia bukan saja kepada golongan ibu tunggal. Kalau di sini disebut, kalau yang biasalah, maksud al-marah ini man la zawja laha sawa'un kanat tazawwajat amda. Maksud amalah ni dia kata, boleh juga dia kata perempuan-perempuan yang tidak berkahwin, sama ada dia memang tak berkahwin langsung ataupun dia pernah kahwin. Dia kata kemudian diceraikan. Man la zawja laha sawa'un kanat tazawwajat amda. Orang-orang yang tiada suami ataupun perempuan tiada suami, sama ada perempuan tadi pernah berkahwin ataupun dia tak pernah kahwin. Pernah kahwin ataupun tidak. Juga dia makan sebagai golongan armalah. Dia kata golongan ibu tunggal. Cuma dia kata waqa istuhira bainan nas, dan sungguh telah masyhurlah di kalangan manusia, anna armalah hiya allati tufiya zawjaha. Golongan armalah ni dia kata itulah perempuan-perempuan yang telah kematian akan suaminya. Dia kata suaminya. Bal annal aramil allazi hum allazi la ya'lahum sawa'un kana zukuran aw inasan. Bahkan sesungguhnya golongan amalah ini itulah orang-orang yang tiada keluarga, dia kata. Sama ada dia tak ada anak lelaki ataupun tiada anak perempuan. Macam tu. So maknanya golongan amalah ni dia luas lah. Bukan mana sekadar kepada ibu tunggal. Tapi kalau ikut penterjemahan daripada kitab ini, terjemahan Jaki pun dia kata amalah ni golongan janda. Golongan ibu tunggal lah, single mother. Tak ada suami kan, macam tu. Tapi kalau tengok daripada syarah dia, luaslah skop golongan amalah ni. Bukan hanya sekadar perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami dia, malas perempuan-perempuan yang tiada suami dia wafat pun juga dikatakan sebagai golongan al-marah juga, macam tu. Baik. Jadi apa kata Nabi? As-sa'i 'alal al-malah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang-orang yang membantu kehidupan golongan-golongan armalah tadi, dan juga orang-orang yang membantu golongan-golongan miskin wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Sama dia punya pahala dia tadi. Pahala dia tadi seperti orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarlah pahala dia. So jangan sia-sialah golongan malah ni. Jangan sia-siakan. Kerana besar dia punya pahala dia. Cuma persepsi masyarakat lah. Bila nak bantu golongan malah ni, macam-macam lah orang cakap kan. Orang cakap tepi lah, orang cakap tengah lah, orang belakang lah, macam-macam lah. Daripada kita nak bantu golongan al-malah tadi. Ada sajalah benda-benda yang tak elok, komen-komen yang tak baik, kan?
Apabila kita nak membantu golongan al-malah. Macam tu. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW, orang membantu golongan malah tadi kal mujahidi fi sabilillah. Samalah seperti orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kira baginda telah bersabda seperti orang yang bersembahyang pada malam hari. Jadi kata Abu Hurairah, dia kata aku juga mengira kemungkinan besar Nabi berkata kaskal qaim allazi la yuftaru, seperti orang yang beribadah pada malam hari yang tidak penat-penat, tak letih-letih lah. Itulah dia punya perbandingan, ibaratnya seperti orang yang tadi, orang yang membantu golongan al-malah dan juga orang bantu orang yang miskin. Yang pertama. Yang kedua, dia punya pahala juga, perbandingan juga sama seperti qasaim allazi la yuftiru, sama seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka-buka daripada puasa dia. Dia kata, kalau ikut dalam syarahnya, dia kata paman qama bi masahil al-malah allazi la yajidu ma yunfiqu alaihim wa kafahum min kulli ma yahtajuna ilaihi falahu ajrul mujahidi fi sabilillah. Maka barang siapa yang membantu segala masalah-masalah yang berlaku kepada golongan amalah, yang mana golongan amalah tadi dia kata la yajiduna ma yunfiqu, dia tidak mendapat sesuatu boleh yang dia gunakan untuk menjara kehidupan dia. Mana golongan amalah tadi golongan miskin lah, susah. La yajiduna ma yunfiqu alaihim, tidak dia dapat satu benda pun yang boleh bantu dia, yang memadai akan kehidupannya. Okey, jadi kalau kita bantu, falahu ajrul mujahid, baginya itu pahala orang yang berjihad pada jalan Allah Taala. Ajrul mujahid fi sabilillah. Wal qaim allazi la yusalli lail, wal qaim allazi yusalli lail, dan orang-orang yang berdiri pada malam, la yuftar, yang mana dia tak penat-penat, tak letih pun berdiri beribadah kepada Allah Taala. Dan juga wasaim, dan orang yang berpuasa yang tidak berbuka daripada puasa, tuan-tuan. Masya-Allah. Itulah maknanya nisbah kepada dari segi pahala lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada membantu golongan-golongan al-marah tadi lah. Macam tu. Cuma dari segi amalah tadi luaslah. Dia bukan hanya sepada golongan janda ataupun ibu tunggal, tetapi luas skop dia lah. Itu kalau sebut dalam syarahnya. Cuma dia kata walakin ghalaba istimala kalimatul al-marah alal mar'ati allati mata zawjaha, tetapi kebiasaannya penggunaan perkataan al-malah tadi di atas perempuan-perempuan yang telah wafat akan suaminya, wa taraka laha aitaman, dan juga suami tadi meninggalkan anak-anak yatim, anak yatim lah daripada perempuan tadi lah. Maka perempuan tadi dia akan terpaksa menjaga anak-anak yatim sebabkan suami dia tak ada tadi lah. Macam tu. Itulah katakan sebagai golongan-golongan al-marah. Cuma kita lah kena perbetulkan niat lah. Kalau kita nak membantu golongan al-marah tadi, so kita kena niat. Baiklah. Dan juga golongan al-marah tadi boleh katakan maknanya perempuan yang diceraikan oleh suami dia. Apalagi kalau di Malaysia ni, tuan-tuan, jumlah penceraian, mana ibu tunggal ni memang jumlah ni memang tinggi lah kalau di Malaysia ni. Kalau dulu waktu saya bertugas sebagai penolong pendaftar nikah tu, juga 6 tahun menjadi penolong pendaftar. Dalam setahun tu contohnya yang kita catatkan pernikahan, orang yang bernikah dalam masa setahun contohnya di Seremban sajalah 2000 sijil nikah kita keluarkan dalam masa setahun Seremban kan. Kemudian yang bercerai pun ada banyak, mana dalam 1000 perceraian berlaku lah, 1000 kes. Tapi bukan makna orang tu tahun tu dia menikah, tahun tu dia bercerai, tidak. Kadang yang bercerai tu orang yang dah nikah, orang kata 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kan, 5 tahun lepas. Ada yang baru nikah
lepas tu cerai pun ada juga kan. 2-3 hari nikah, lepas tu cerai pun ada. Okay? Jadi bukan maknalah orang kata tahun tu dia bernikah, tahun tu bercerai. Tapi kes-kes nikah yang kes cerai yang dicatatkan dalam tahun tu contohnya 1000 kes. Kemudian yang rujuk semula tak sampai 1000. Paling tinggi pun dalam 300 kes saja yang rujuk semula. Habis yang lain mana? Tak tahu lah. Sama ada dia bernikah dengan orang lain ke ataupun memang dia tak berkahwin langsung, masih lagi dalam sebagai ibu tunggal dan sebagainya. Cuma apa yang kita tahu, jumlah kes di Malaysia ni perceraian memang tinggi lah macam tu. Dan jumlah ibu tunggal pun memang tinggi. Itulah tuan Baik. Jadi kita lihat pada hadis tadi, maknanya hadis ni merupakan sebuah hadis perbandingan. Perbandingan orang yang berjihad pada Allah Ta'ala, orang yang berdiri waktu malam yang tidak penat-penat, dan orang yang berpuasa waktu siang yang tidak berbuka, dia punya pahala tadi kalau nak dibandingkan dengan orang yang membantu golongan al-malah tadi, so maknanya samalah pahala dia. Nisbah pahala dia samalah. Begitu juga kalau orang yang membantu orang-orang yang fakir dan miskin, orang yang susah dan sebagainya, tuan-tuan. InsyaAllah. Baik. Kalau kita lihat daripada pengajaran pada ini, yang pertama, orang Islam yang membantu janda dan orang miskin untuk memperbaiki keadaan dan menjaga mereka adalah sama dengan pahala mereka yang berjihad atau yang sentiasa sembahyang dan sentiasa berpuasa. Kerana usaha ini memerlukan kesabaran yang kuat dan kadang-kadang terpaksa mengeluarkan wang dan harta, tuan-tuan. Terpaksa mengeluarkan wang harta untuk nak bantulah golongan-golongan al-malah tadi, golongan orang yang susah. Tapi tak semua juga golongan al-malah tadi golongan yang tak ada duit. Ada juga, kalaupun dia janda pun janda kaya. Janda kaya, janda berduit. Dia tak hairan pun. Kan? Kalau pandang kita tu sebelah mata dia pandang. Okay? Macam tu. Tu golongan malah. Baik. Kalau kita lihat dalam syarah yang lain pula berkenaan dengan perbandingan ini, disebut dengan berkenaan dengan perbandingan di sini. Apa disebut sini? Lupa hilang. Baik. Kalau disebut dalam kitab syarah hadis Riyadhus Shalihin yang lain, dia kata syibhul qaim alal almalah wal miskin bima yusliyahuma wa yahfazuhuma bil mujahidi fi sabilillah li'anna al mudawamata ala zalika tahtaju ila sabri wal mujahadatin nafsi wasyaitan. Diserupakan orang yang bangun mengerjakan ibadah pada waktu malam, diserupakan dengan golongan al-malah dan orang miskin dengan apa-apa yang kemaslahatan yang berlaku pada mereka yang kita nak bantu, samalah seperti orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata li'anna al-mudawamati ala zalika, kerana berkekalan di atas demikian tahtaju ila sabri, berhajat kepada kesabaran. Kerana nak buat benda kebajikan itu kan dia perlukan pada kesabaran. Dia kata li'annan mudawamah, makna berkekalan dalam konteks kita nak bantu golongan malah tu dan miskin tadi. Dia kata tahtaju ila sabri, dia berhajat kepada kesabaran daripada sudut kita lah. Kemudian wa mujahadatil nafsi, dan mujahadah nafsu, lawan nafsu jugalah kan. Apalagi kalau golongan-golongan amalah ni golongan perempuan-perempuan yang cantik lawa kan, lawa, cantik, cun dan sebagainya. Jadi sikit sebanyak dia akan menarik perhatian kan golongan-golongan lelaki tadi yang nak membantu tadi. Silap-silap mungkin tergoda ke, cari ke, apa sebagainya. Tuan-tuan,
Jadi akhirnya pada permulaan niat dia baik, dah jadi tak baik pula. Gitu. Tu dia kata tadi, wal mujahadatin nafsi. Perlukan kepada mujahadah diri juga, nafsu dia. Wasyaitan, dan juga syaitan juga. Dia boleh mengacau, dia mengganggu lah. Golongan-golongan lelaki ni nak membantu golongan-golongan al-marah. Tu kan. Perlulah kena jaga juga. Mata lah kena jaga kan. Anggota badan nak kena jaga. Kemaluan nak kena jaga. Beratlah dia punya tu. Dia punya cabaran dia kan. Cabaran dia tu berat, bukannya mudah. Tuan-tuan. Tu sebab kadang-kadang kita dengar benda-benda, kadang-kadang benda tak elok. Berkhalwat lah, kena tangkap basah lah, macam-macam lagi. Okey. Kemudian kehancuran rumah tangga, macam-macam lah. Kita dengar benda tak elok kan. Sebab apa? Dia perlukan kesabaran. Dia sebut dalam syarahnya. Perlukan kesabaran, perlukan mujahadah nafsu, kemudian perlukan lawan syaitan, godaan iblis dan sebagainya. Okey? Baik, seterusnya yang kedua, golongan janda dan orang miskin adalah dua golongan yang dianggap kurang bernasib baik oleh Islam dan ia wajib ditolong. Golongan janda dan miskin ni ialah golongan yang dianggap kurang bernasib baik. Apalagi kalau anaknya ramai pula kan. Kemudian janda pula tidak bekerja pula. Tak ada kerja. Hanya sekadar jual kuih tepi jalan je lah. Kan? Nampak kan? Macam tu. Kemudian banyak pula tanggapan-tanggapan tak elok lah berkenaan dengan janda. Kemudian separuh daripada perempuan ni cemburu. Kan? Abang ni asyik singgah kedai janda tu. Ini ada apa-apa ni? Nampak? Tak ada kedai lain. Banyak kedai lain. Ke situ je abang singgah. Mengetai ke situ je. Kita tengok kalau kedai-kedai janda, kedai-kedai teh janda kan. Tengok lelaki banyak bersepah ke situ, lepak makan. Sodap pula kan. Mi dia sodap kan, tom yam lah sodap, apa semua sodap. Tak sodap pun sodap juga. Tak sodap pun sodap kan. Sebab dia penarik itu kan. Pemikat penarik itu, jadi akan ke situlah akan timbulnya fitnah lah, macam-macam lah kan. Okey. Kalau abang singgah kedai janda tu balik, siap. Tidur luar kan. Tidur luar je tu. Tak payah tidur dalam. Baik, kemudian yang ketiga, ibadah tidak terbatas kepada amalan-amalan tertentu, malah merangkumi semua kerja kebajikan yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya konsep ibadah ni luas, besar kan? Macam tu. Jadi terpulanglah pada kita lah. Tepuk dada, tanjalah iman kita. Yang penting niat kita tadi kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Baik, kemudian kita lihat pada hadis yang kedua. Hadis kedua pada malam ini. Wa anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripadanya juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana daripada Abu Hurairah jugalah. Qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Yumna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha. Wa man lam yujib da'wata faqad asiyallahu wa rasulahu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah an qawlihi bi'sa ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-ghniya wa yutrakul al-fuqara kama qala Rasulullah sallallahu. Hadis yang kedua yang kita bincang pada malam ini itulah hadis yang kelima daripada Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda Rasulullah, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk jamuan, seburuk-buruk makanan, iaitulah makanan walimah. Makanan walimah. Baik. Yumna'ahwa, yang ditegahkannya
may ya'tiha. Kan? Yang mana jamuan tadi tidak mengundang orang-orang yang perlu menghadirinya. Dia kata. Mana tidak diundang orang-orang yang sepatutnya hadir kepada majlis tersebut. Wa yud'a ilaiha may ya'baha. Kemudian dipanggil, dijemput kepada malimah tadi orang-orang yang enggan hadir, dia kata. Orang yang enggan hadir dijemput. Sedangkan orang yang sepatutnya hadir tidak dijemput. Disebut oleh Rasulullah SAW. Wa man lam yujib da'wata faqad asiyallah. Maka barang siapa yang tidak memperkenankan akan dakwah ni mana jemputan tadi, mana tidak memperkenankan jemputan, mana tak hadirlah jemputan tadi, faqad asiyallah wa rasuluhu, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dan sabit dalam satu riwayat daripada dua yang sahih, kan, daripada Bukhari Muslim jugalah. An Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah sallallahu qala Rasulullah sallallahu bi'sa ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan iaitulah makanan walimah. Tud'a ilaihi agniya, yang mana dijemput dalam majlis itu orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan ditinggalkan orang-orang fakir. Orang-orang fakir lah ditinggalkan, macam tu. Baik. So sekarang ni persoalannya, apakah dikatakan maksud dengan walimah ini, dia kata. Kalau sebut dalam syarahnya, dia kata maksud dengan makanan walimah ini iaitu yuhtamalu ayyakunal muraduhuna walimatul ursi wa yuhmalu ayyakuna amma min zalika. Dipertanggungkan boleh jadi kemungkinan walimah itu ialah walimatul urus, dan boleh juga dipertanggungkan walimah itu lebih umum daripada walimatul urus. Boleh kita katakan walimatul urus, dan juga boleh lebih daripada itu. Wa yuhmalu ayyakuna amma min zalika wa yashmalu walimatul ursi wa ghairiha. Jadi boleh kita agak-agak ataupun dipertanggungkan kepada walimatul urus, dan juga boleh bertanggung benda yang lebih besar daripada itu. Jamuan-jamuan lebih besar lah, tak semestinya walimatul urus. Nak kata boleh jamuan lagi besar lagi. Okey. Baik. Wa yuqsadu bil walimah kullu ma du'iya ila istima' lillahi mi ursi wa ghairi. Dan dikasatkan dengan walimah tiap-tiap barang yang diserukan untuk dihimpunkan manusia. Kenapa dia makan sebagai walimah? Kerana kebiasaan penggunaan walimah itu biasanya mengumpulkan orang, dia kata. Kebiasaan menggunakan walimah ni biasa dikumpulkan orang. Kullu ma yud'a ila istima' ilahi. Kumpulkan orang sama ada untuk walimatul urus, untuk jamuan orang kahwin, ataupun selain daripada orang kahwin lah. Dia kata. Jadi umum lah macam tu. Kemudian diperjelaskan oleh Nabi SAW. Dia kata, summa waddaha Nabi SAW tilkal walima allati ta'amaha syarut ta'am bi annaha hiya allati yud'a ilaiha may ya'baha. Kemudian diperjelaskan oleh Nabi SAW dengan walimah tadi, iaitulah walimah tadi sebagai makanan yang menjadi seburuk-buruk makanan, kerana dalam majlis walimah itu dia kata dipanggil ialah orang-orang yang enggan datang ke walimah. Dia kata sebab apa dia jadi makanan itu buruk? Sebab dipanggil akan orang-orang yang enggan datang ke walimah. Wahum agniya, itulah orang-orang yang kaya-kaya, dia kata. Kenapa dikatakan orang kaya ini sebagai orang yang ingin datang ke walimah? Dia kata, li'annahum indahum ma yakfihim wa yazida falaysa indahum hasun al-hudur. Kerana bahawasanya mereka itu, mereka mempunyai banyak kecukupan di segi makanan. Kan? Kerana orang kaya ni dia cuba cukup daripada nisbah dari segi makanan dia. Kadang-kadang makanan pun berlebih-lebih, dia kata.
Falaisa indahum harsun ala hudud. Dan mereka itu tidak tamak untuk hadir ke dalam majlis walimah. Kalau mereka tak hadir pun tak apa, sebab makanan banyak gitu. Gitu. Ini alasan daripada syarah lah gitu. Kemudian wa yumna'u min tilkal walimah al fuqara. Kemudian ditegah pula akad walimah tadi kepada golongan-golongan fakir. Sedangkan golongan fakir tadi ahwaju linnas, orang yang sangat berhajat kepada makanan. Tak? Sepatutnya yang kita lebih fokus ialah golongan-golongan fakir, orang-orang miskin yang tidak ada kecukupan daripada nisbah makanan. Dia kata, wa iza du'u ajabu. Kalau kamu panggil pun mesti dia datang. Kalau kamu panggil pun dia datang. Kadang tak panggil pun datang. Betul tak? Kadang tak panggil pun datang. Ada kenduri ke? Dia pun makan lah kan gitu. Kadang tok rumah tak pernah pun. Tok rumah tak kenal, tiba-tiba datang makan tu. Muka selamba dia makan kan. Sebab apa? Sebab dia golongan fakir, orang yang sangat berhajat kepada makanan kan. Sedangkan golongan-golongan kaya tadi dinama oleh Nabi sebut, dia kata itulah golongan-golongan yang enggan. Sebab apa dia enggan? Sebab mereka pun tak berhajat pada makanan. Sebenarnya golongan kaya ni hanya sekadar datang nak menyibuk je tu kan. Macam tu contohlah kan. Tapi bukanlah makna orang kaya tu semua begitu, tuan-tuan. Ada orang kaya tu dia datang untuk contohnya nak hubungkan silaturahim, betul tak? Hubungkan silaturahim, nak jumpa kawan lama kan. Nak orang kata mungkin nak datang orang kata merisik ke pun ada juga kadang-kadang. Datang nak merisik kan, nak tengok anak dara orang kan. Nak tengok bujang orang. Mana bujang kau ni? Dia anak dara dia dua seorang tak nikah tu. Bolehlah kita konaan kata kan. Itu. Mana adalah sebab-sebab lain lah dia hadir tu. Tapi kalau datang semata-mata untuk makan, tak payahlah gitu. Sebab dia orang kaya, dia simpan makanan. Baik, kemudian amal walimah wa bi khassatil walimah al-ursi fa innaha sunnatun muakkadatun. Adapun walimah dan dikhususkan dengan walimatul urus, maknanya jamuan pengantin ni, fa innaha sunnatun muakkadatun, maka sesungguhnya hukumnya lah sunat muakkad. Sunat muakkad lah. Bukan makna wajib, tapi sunat muakkad. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi pernah memerintah Abdurrahman bin Auf supaya mengadakan walimah di atas perkahwinan dia. Abdurrahman pernah kahwin tapi dia diam macam tu je. Tapi Nabi tengok ada tanda-tanda perkahwinan pada tangan dia tu. Ada tanda-tanda lah, kalau lelaki kan berginai apa benda tak macam-macam kan. Adalah tanda-tanda dia nampak kat tangan Abdurrahman tu dia menikah. Gitu. Kenapa tak ada buat jamuan? Nabi kata, buatlah jamuan walaupun dengan seekor kambing. Buatlah. Kalau tak ada kambing, usahalah. Tak ada usaha, lembu lah tuan-tuan. Tak ada lembu, kobau lah. Kobau tak ada, ayam lah. Buatlah jamuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Baik, kemudian satu hadis daripada Baridah bin Hasib, Al-Baridah ibnu Hasib qala lamma khataba Ali al-Fatimah qala Rasulullah sallam innahu labudda li'usi minal walimah. Tatkala telah meminang oleh Sayyidina Ali akan Siti Fatimah, maka Rasulullah sallam pun bersabda, innahu, bahawa sesungguhnya labudda li'usi, tidak boleh tidak bagi pengantin itu daripada walimah. Apa maksud walimah ni? Walimah ni maksudnya jamuan. Walimatul ursi, mana jamuan untuk pengantin macam tu. Baik. Jadi kalau kita lihat pada hadis ni tuan, seburuk makanan ialah makanan walimah. Yang mana ditegah akan dalam jamuan tadi orang-orang yang sepatut datang.
dan dipanggil orang-orang yang enggan datang. Dipanggil orang-orang yang enggan datang, maksudnya orang kaya lah. Maka barang siapa yang tidak memperkenankan permintaan walimah tadi, mana jemputan, dia tidak datang untuk jemputan tadi, maka sesungguhnya telah melakukan maksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berkenaan dengan hadis ini, dia kata bukan bermakna orang kata semua yang tak datang tu dia telah melakukan maksiat pada Allah dan Rasul. Bukan makna begitu. Walaupun dalam zahir hadis ni mana siapa yang tak datang dia mengkhianati Allah Taala dan Rasul. Kalau ikut dalam syarahnya dia kata ada beberapa tempat juga yang tak sepatutnya kita hadir kepada walimah. Dia kata dengan syarat walimah itu tidak ada melakukan maksiat kepada Allah Taala. Okey, antara syarat-syaratnya kata walakin la budda fiha min asyurut. Tetapi tidak boleh tidak padanya walimah itu antaranya ada beberapa syarat yang kita kena hadir, yang wajib hadir. Kalau tak ada syarat itu tak perlu hadir, dia kata. Yang pertama ayakuna da'i musliman, bahawa orang yang berjemput itu ialah orang muslim. Fa illam yakun musliman lam yajib al-ijabah. Maka kalau yang menjemput itu bukan orang Islam, so tidak wajiblah memperkenankan jemputan. Walakin tajuzul ijabah, tetapi harus saja memperkenankan jemputan tadi. La siman idza kana fi hazil maslahah. Lebih-lebih lagi kalau ada maslahah, dia kata. Lebih-lebih lagi kalau ada maslahah tertentu yang kita kena hadir, baru boleh hadir. Kalau tak ada masalah apa-apa, tak perlu hadirlah. Macam tu. Kenapa? Kerana Nabi SAW pun dia kata pernah menghadiri akan jamuan orang Yahudi. Waqad sabatan Nabi SAW anna Yahudiyan da'ahu fil Madinah fa'ajabahu. Sungguh telah sabitlah berkenaan dengan Nabi SAW telah memperkenankan jemputan seorang yang Yahudi yang memanggil akan dia kejamuannya lah di Madinah. Lalu Nabi memperkenankan jemputan dia. Okey, yang pertama. Yang kedua, syarat sesani ayakuna maluhu halalan. Syarat yang kedua bahawa makanan itu ialah makanan yang halal, dia kata. Makanan sedia itu daripada sumber yang halal. Fa in kana malahu haram kallazi yaktasabu malahu birriba fa innahu la yajibul ijabah. Maka jikalau hartanya itu hartanya haram, mana duit sumber haram, seperti duit yang diusahakannya dengan cara riba, fa innahu la yajib al-ijabah, maka sungguhnya tidak wajib memperkenankan. Tak wajib tuan-tuan pergilah. Tapi tuan-tuan nak cek ke masalahnya? Tu jelah. Oh, baik. Tengok, cek dulu duit kau. Kau nak buat walimah kan? Kan? Mungkin kita tak sampai hati nak cek lah macam tu. Cuma berbaik sangka je lah macam tu. Baik. Li'annahu malu haram. Wallazi malu haram yang bagi l'insan an yatawarra'a min aklin malihi. Kerana harta tadi semuanya haram. Dan kalau seandainya harta tu haram, maka sepatutnya bagi manusia itu bahawa dia warak, berlaku sikap warak daripada makan harta tadi. Okey? Walakin laisa biharam. Tetapi bukanlah mana haram. Bukanlah mana haram kita makan dia benda tu. Tapi bersikap warak lah, dia kata. Lebih baik kita warak. Lebih baik tak pergi pun tak apa. Macam tu. Baik. Kemudian Nabi juga sebut, dia kata di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min ta'amil yahud wa hum ya'kuluna riba. Nabi juga pernah makan akan makanan orang Yahudi padahal mereka itu mengamalkan riba. Wa ya'khuzunahu, dan mereka juga ambil duit daripada riba. Wa yata'amalu Nabi, dan beramal dengan riba. Walakin awara, tetapi yang waraknya alla ta'kulu mimman maluhu haram. Tapi yang paling waraknya bahawa kita tidak makan daripada makanan jamuan tadilah yang disediakan daripada sumber benda-benda yang haram lah. Itu lebih baik. Okey, syarat ketiga alla yakuna fi da'watil munkar.
bahawa naklah dalam majlis yang dijemput tu tidak ada kemungkaran. Tak ada kemungkaran, tuan-tuan. Fa in kana min dawati munkar fa innahu la yajibu ijabah. Maka kalau dalam majlis itu terdapatnya kemungkaran, dia kata, so tak wajiblah kita pergi. Dia kata, mislu law alimta annahum sayatuna al-mughnin. Seumpama kalau kita tahulah mereka itu akan menjemput golongan-golongan pemuzik-pemuzik kan. Kemudian dipanggil, dijemputlah benda-benda yang minum-minum, benda-benda yang memabukkan. Kan, yashribuna khadiruna. Ataupun au indahum syarabud duhan. Ataupun mereka itu minum-minum benda yang macam arak. Kan? Benda arak, benda brandy, kan, beer lah, macam-macam lah kan. Okey, kalau dalam konteks macam tu, so tak wajib lah kita pergi. Sebab apa? Adanya kemungkaran dalam majlis tersebut. Dan kita dah tahu dah memang dia akan jemput benda-benda macam tu. So tak perlu kita pergilah. Macam tu. Boleh kan? Baik. InsyaAllah akan datang. Baik, kita lihat dia punya kesimpulan hadis di pengajaran hadis yang pertama. Rasulullah SAW mengutuk sekeras-kerasnya golongan atau orang-orang yang perseorangan daripada umatnya yang mengadakan kenduri yang hanya menjemput orang kaya sahaja untuk menghadirinya. Manakala orang miskin pula tidak dijemput. Orang miskin tidak dibiarkan. Biarnya tu lah. Pandang pun tidak kan. Orang miskin pakaian perselekeh, tak ada nak jemput kan. Sepatutnya orang itulah tuan yang dijemput. Yang kita lebih awal akan menjemput lah macam tu. Kemudian yang kedua, setiap orang Islam yang dijemput menghadiri apa-apa kenduri atau majlis jamuan yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya, maka wajib menghadirinya. Kalau majlis itu memang kita tahulah memang tak ada unsur-unsur maksiat kan, dengan ada selawat lah macam-macam ni kan, tidak ada pencampuran lelaki perempuan, tidak ada hidangkan benda memabukkan, so wajiblah kita pergilah. Kecuali kalau kita adalah program tertentu kita tak dapat nak pergi. Kita tengoklah. Kalau dapat hadiah walaupun sekejap tuan-tuan. Gitu. Jadi makanlah. Makan tu ulu lah. Dah makan ulu kan. Salam lah tu, salam ulu lah tu. Gitu. Jangan dah makan tu ulu. Tahu tak? Ini dah makan tu ulu lah kan. Ulu lah sikit. Paling tidak pun RM5. Kan? Letak dah. Kalau tak nak nampak, letak dalam sarung tu. Kalau tak dalam sarung kan nampak nak RM5 kan. Letak dalam sarung belap tu kan. Ampau kan, tahun baru Cina. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menceritakan perkara yang akan berlaku selepasnya, iaitu membataskan jemputan kepada orang kaya yang tidak memerlukan jamuan, sedangkan orang miskin diabaikan. Nampak? Orang kaya ni dia kata tak sepatutnya dijemput. Mereka tak perlu makanan, duit banyak. Makanan-makanan boleh berlebih. Kemudian yang keempat, antara fenomena tidak sihat yang dilalui oleh umat Islam ini ialah berlebih-lebihan dan keterlaluan serta bermegah-megah dan berbangga-bangga dalam mengadakan majlis walimah yang meninggalkan beban hutang yang besar gitu. Ini antara fenomena yang tak sihat lah. Buat majlis yang grand-grand, buat grand kan, apa resepsi apa benda dah kan, buat majlis besar-besar sampai ke terpaksa lah berhutang sana berhutang sini kan. Jadi kat situ pun dah tidak ada keberkatan. Mana nak menunjuk-nunjuk kat orang lain gitu kan. Walaupun begitu, fakir miskin tidak mendapat habuan, dan orang kaya dapat habuan masing-masing. Okey. Jadi Nabi pun menyegah kita daripada pembaziran. Pembaziran namanya hutang yang banyak dan akhirnya nanti tidak ada keberkatan. Malahan Nabi juga sebut sebaik-baik mas kahwin itu ialah mas kahwin yang paling mudah lah, yang murah dan mudah. Itu mas kahwin. Apalagi dalam benda-benda yang lain lah.
Sedangkan dalam konteks mas kahwin pun Nabi kata jangan berlebih-lebihan dalam mas kahwin, mudahkan mas kahwin tu ikut pada kemampuan lelaki berapa yang boleh dibagi. Begitu juga kita kias pada hantaran dan kiaslah dengan jamuan lagi, jamuan sekali. Okey, majlis jamuan yang kita buat tadi jangan sampai pembaziran. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Sekadar itulah tentang perbincangan kita malam ni. Ada soalan ke? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa asyan ya fatai alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'alana bi'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.